Untuk tajuk hari ini, kita masih lagi belajar bab 1, iaitu mengenali sejarah. Untuk hari ini, topik 1.5 iaitu penyelidikan dalam sejarah. Untuk minggu lepas, topik minggu lepas, 1.4 sumber sejarah. Minggu lepas saya tak sempat nak buat kelas. Jadi saya harap awak bacalah yang slide yang saya bagi minggu lepas ni. Sumber dalam sejarah, apa yang awak kena tahu. Sumber dalam sejarah ni, dia ada dua. Sumber premier dengan sumber sekunder. Ni contoh-contoh dia lah. Ni sumber premier. Loceng Gangsa, Candi Lembah Bujang. Contoh sumber sekunder, ensiklopedia. Ataupun buku-buku sejarah tu. Ni untuk sumber sejarah yang minggu lepas punya ni slide. Dua tu je awak kena ingat sumber dia, sumber premier dengan sumber sekunder. Apa itu sumber premier, apa itu sumber sekunder. Baca tak slide yang saya bagi minggu lepas ni? Faham ke tak faham? Faham ke tak slide ni yang saya bagi tu? Apa tu sumber premier, apa tu sumber sekunder? Kalau tak faham boleh tanya saya boleh terangkan balik. Kalau faham, kita teruskan untuk tajuk hari ini. Untuk hari ini, untuk hari ini topik 1.5 iaitu penyelidikan dalam sejarah. Penyelidikan dalam sejarah. Penyelidikan dalam sejarah. Sejarah ni orang mestilah ada berlakunya penyelidikan kalau orang nak tahu apa itu sejarah yang lepas. Betul? Betul tak? Jadi ada kat sini ada 3 kaedah yang digunakan oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan. Sejarawan. Ingat lagi tak apa maksud sejarawan ni? Ni, sejarawan ni. Dalam topik awal-awal. Maksud sejarah apa? Maksud sejarawan apa? Siapa ingat? Sejarawan ni maksud dia apa? Siapa sejarawan ni? Siapa dia sejarawan ni? Orang jual apa? Goreng pisang ke? Siapa boleh bagi tahu? Kalau tak nak cakap pun boleh tulis dekat mesej. Saya boleh baca kat mesej tu. Ada yang nak bagi tahu? Tak ada? Saya bagi tahu balik. Sejarawan ni orang yang melakukan penyelidikan lah. Orang yang mengkaji sejarah ni. Sebab tu kita panggil dia sejarawan. Untuk kaedah yang digunakan oleh sejarawan ni semasa melakukan penyelidikan, yang pertama dia guna kaedah bertulis. Yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga kaedah arkeologi. Apa 3 kaedah ni? Kita tengok apa 3 kaedah yang digunakan ni. Untuk kaedah bertulis, kaedah bertulis ni dia adalah satu kajian terhadap peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Maksudnya kaedah bertulis ni dia kaji benda yang bertulis. Contohnya
contoh kaedah bertulis, okay, dia kaji manuskrip lama, ataupun kalau yang kita tahu batu bersurat, okay, contoh batu bersurat Terengganu, tu maksudnya dia kaji batu bersurat tu lah. Okay, apa yang ditulis daripada batu bersurat Terengganu tu, apa maklumat dia. Okay. Okay, di Asia Tenggara, tulisan tertua dikesan di dinding gua. Okay, dekat dinding gua. Okay, ni dipahat pada batu, yang contoh yang saya bagi tadi. Okay, ditulis pada kulit kayu, gading dan daun lontar. Okay, kaedah bertulis juga dapat dilihat pada catatan harian seorang, fail kerajaan dan catatan pengembaraan. Okay, contoh kalau awak update status dekat dekat Facebook ke Instagram ke, kalau orang nak kaji awak punya status tu pun untuk sejarah boleh juga. Itu dikira kaedah bertulis juga tu. Okay. Ni untuk kaedah bertulis. Okay, yang kedua. Okay, kaedah lisan. Ada lagi tak tu ni? Okay, yang kedua kaedah lisan. Okay, kaedah lisan ni dia merupakan proses untuk mendapatkan maklumat tu melalui temu bual. Okay, temu bual ni maksudnya interview lah. Okay, awak pergi jumpa orang. Okay, awak pergi temu bual dia ataupun interview dia untuk dapatkan maklumat-maklumat yang dia ada. Okay, contoh awak pergi jumpa orang-orang lama yang hidup dalam zaman peperangan dulu, zaman Jepun, okay, zaman penjajahan dulu. Jadi awak pergi jumpa dia, interview dia, nak dapatkan maklumat. Tu dikira kaedah lisan lah. Okay, tokoh yang dipilih untuk ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Ni, orang sumber. Okay, awak kena ingat ni. Nanti dia tanya orang sumber ni apa, jangan tak tahu pula. Okay, orang sumber biasanya terdiri daripada mereka yang beri maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Sebab tu kalau awak tengok dokumentari, selalu dia akan pergi jumpa orang-orang tua yang pernah hidup pada zaman tu. Okay, sebab dia orang ni pernah lalui ataupun pernah merasa sendiri pengalaman tu. Jadi dia punya maklumat dia lagi betul lah daripada awak pergi jumpa orang yang tak pernah hidup zaman tu tapi dia ada maklumat tu. Boleh, tapi kita tak tahu maklumat tu adalah betul ke atau salah. Jadi selalunya orang sumber ni adalah orang yang hidup pada zaman tu, yang ada dekat sesuatu peristiwa tu. Okay. Okay, ketiga, kaedah arkeologi. Okay, kaedah arkeologi ni dia merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik. Contoh kalau awak tengok tapak-tapak peninggalan sejarah. Okay, ada orang ramai-ramai pergi buat kemah, bawa berus pergi sapu tanah. Maksudnya inilah kaedah arkeologi lah ni. Okay, digunakan kaedah saintifik. Okay, kalau awak sendiri boleh ke awak nak buat? Awak rasa boleh ke awak sendiri nak pergi guna kaedah arkeologi ni, nak buat sendiri? Nak buat cari gali peninggalan sejarah. Okay, rasa boleh tak? Tak. Sebab apa tak? Sebab apa tak boleh? Sebab susah. Okay. Sebab kaedah arkeologi ni dia menggunakan kaedah saintifik. Jadi awak kena belajar tinggi-tinggi. Okay, masuk bidang arkeologi ni barulah awak sendiri boleh lakukan. Okay, bukan senang-senang nak guna kaedah arkeologi. Kalau kaedah bertulis dengan lisan, awak pun boleh buat. Okay, kaedah bertulis, pergi ambil buku-buku lama, kaji, buat analisis.
Okay, kaedah lisan. Pergi jumpa orang-orang lama yang pernah hidup zaman tu. Okay, soal dia. Okay, buat temu bual. Okay, kalau arkeologi ni, orang-orang tertentu je yang boleh buat. Okay, antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan termasuk, inilah, fosil. Okay, fosil ni maksudnya tulang-tulang lah. Okay, benda-benda hidup yang dah, yang dah mati. Okay. Kemudian tembikar, bahan logam binaan daripada batu. Ni yang selalu ahli-ahli arkeologi buat. Okay, cari. Okay, ni tiga-tiga ni contoh dia. Kena ingat tiga ni kaedah penyelidikan ni. Seterusnya, proses kaedah bertulis. Okay, ada 5 proses kaedah bertulis. Okay, yang pertama. Okay, jika awak nak buat kaedah bertulis atau nak kaji sejarah melalui kaedah bertulis, okay, pertama sekali awak kena pasti sumber. Okay, kena pasti sumber bagi sesuatu peristiwa. Contoh, awak nak kaji sejarah Malaysia. Awak kena tahulah sejarah Malaysia, sumber dia daripada siapa yang awak boleh tahu, tokoh dia. Okay. Tokoh yang hidup ataupun tahu tentang peristiwa sejarah Malaysia. Okay. Sejarah penubuhan Malaysia ke, sejarah kemerdekaan Malaysia ke. Okay, contohnya dia bagi kat sini. Jika kita ingin membuat kajian tentang sejarah negara kita, sumber bertulis boleh didapati di negara kita, di Portugal dan Belanda. Sebab apa boleh dapat di Portugal dan Belanda? Kenapa kita nak kaji sejarah negara kita, kita kena pergi Portugal dengan Belanda? Nak ambil sumber bertulis ni. Siapa boleh bagi tahu? Sejarah kita nak kaji sejarah kita kena pergi Portugal pula, kena pergi Belanda pula. Siapa boleh bagi tahu? Okay. Awak ingat tak? Penjajah. Sebelum kita merdeka, negara kita dijajah. Betul? Betul tak? Okay. Jadi, penjajah yang pertama datang ke tanah Melayu masa tu adalah apa? Siapa? Daripada mana? Apa ni? Portugal. Okay. Portugal yang pertama sekali datang ke tanah Melayu menjajah. Okay. Jadi, bila Portugal datang, dia ambil lah sumber-sumber kita punya sejarah kita, buku-buku sejarah kita. Jadi, dia bawa balik sana. Sama juga macam Belanda pun. Okay. Lepas Portugal, Belanda, dia datang ke tanah Melayu. Okay, dia ambil semua sumber-sumber sejarah dia, sumber sejarah kita, buku-buku, dia bawa balik sana. Ataupun yang orang dia sendiri, okay, tulis, dia simpan dekat sana. Okay. Jadi bila kita nak kaji balik sejarah negara kita, kita kena pergi dekat Portugal dan Belanda lah. Sebab dekat sana dia ada simpan rekod-rekod sejarah kita. Okay. Rekod-rekod semasa dia menjajah kita. Dia tulis-tulis, dia simpan dekat sana. Okay. Jadi bila kita nak kaji tentang sejarah negara kita, kita kena pergi ke Portugal dan Belanda. Okay, selain tu, sumber bertulis juga dapat dalam bahasa lain seperti Cina, Sanskrit dan Inggeris. Okay. Yang kedua, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Okay. Sumber bertulis yang kita nak kaji tu mestilah sumber yang asli. Okay. Bukannya sumber yang entah dari mana, kita pun tak tahu sumber dia. Sumber dia betul ke atau tak. Okay, jadi kita nak dapatkan sumber tu, kita kena pergi dekat muzium. Okay, selalu muzium, arkib atau perpustakaan ni dia simpan sumber-sumber bertulis yang asli lah. Okay, yang betul.
Bukannya yang dikarang oleh orang yang bukan orang sejarah. Okey, yang ketiga. Okey, proses kaedah bertulis. Lepas awak dah kenal pasti sumber, okey, awak dah dapat sahkan sumber ni betul. Okey, yang ketiga, awak perlu mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Okey, bahan atau sumber rujukan yang dapat harus dikumpul di satu tempat. Okey, sumber hendaklah dicatat dan disimpan bagi memudahkan penyelidik membuat rujukan semula kelak. Okey, bila awak dah kaji, okey, awak dah kumpul sumber tu, okey, awak simpan dalam satu tempat. Okey, jadi mudahlah kalau awak nak buat rujukan untuk proses seterusnya. Okey, yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai. Okay, contohnya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Okey, sekarang awak boleh guna banyak. Okey, awak boleh guna komputer, awak boleh guna apa lagi? Boleh guna telefon pun boleh. Okey, untuk awak kaji sumber-sumber ni. Sebab sekarang teknologi dah maju. Jadi senang nak kaji sumber-sumber bertulis ni. Okey, seterusnya last sekali, okey, menganalisis kaedah menganalisis sumber ni. Okey. Okey, keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baru terhadap sesuatu peristiwa sejarah sangatlah dihargai apabila sejarawan berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. Okey, bila awak dah dapat sumber ni, okey, awak kaji. Bila dah kaji, awak perlu sebarkan. Okay, kenapa perlu sebarkan? Okay, sebab untuk memperkukuhkan teori lah. Okay, nak kukuhkan lagi teori ataupun pemahaman terhadap sumber yang awak kaji. Okay. Okay, jadi kat sini ada 5 kaedah bertulis. Awak kena ingat ni je. Yang saya baca bawah-bawah ni adalah contoh dia je ni. Okay, kenal pasti sumber, dapatkan pengesahan, kumpul sumber yang awak peroleh tu. Okay, gunakan alatan yang sesuai, teknologi yang ada. Dan last sekali, analisis. Okay, faham setakat tu? Faham ke? Okay. Ni contoh sumber bertulis. Okay, kalau awak tengok dekat gambar ni. Okay, yang atas ni adalah daun lontar. Zaman dahulu, tak ada kertas lagi. Jadi dia gunakan pelepah-pelepah pokok. Okay, ataupun daun-daun dia gunakan sebagai alat untuk dia menulis. Okay. Kalau awak tengok kat gambar ni, daun lontar dia macam pelepah pokok. Jadi dia tulis dekat dia punya kulit ni lah. Sebab dulu kertas tak ada lagi. Okay, dia digunakan untuk mencatatkan maklumat yang terjadi yang menjadi bahan penulisan dalam masyarakat tradisional, terutama di Asia Tenggara. Okay, dekat Asia Tenggara dulu dia banyak guna ni. Okay, sebab Asia Tenggara dulu banyak pokok-pokok kelapa. Okay, jadi senanglah dia guna. Dia ambil pelepah-pelepah dia, dia tulis dekat situ. Okay, sumber catatan ini boleh membantu mengetahui sejarah masa lalu dalam bidang kebudayaan, keagamaan dan perubatan. Okay, seterusnya. Batu bersurat. Okay, ni famous. Okay, batu bersurat Terengganu. Okay, ni salah satu sumber bertulis lah. Nampak ni, dia tulis atas batu. Macam mana orang dulu-dulu boleh tulis atas batu. Okay, dia okey lah atas batu tu. Jadi segala maklumat dia akan tulis atas batu ni. Okay, batu bersurat ni dia menceritakan tentang Islam. Okay, Islam datang ke tanah Melayu, ke Terengganu. Okay, dia menceritakan hukum-hukum Islam tu. Okay, jadi ni salah satu bukti lah. Islam ni dah lama dah bertapak dekat negara kita.
Okey, ni kaedah bertulis. Okey, yang kedua, kaedah lisan. Okey, dalam kaedah lisan ni ada 3 tahap kaedah lisan ni. Okey, tahap pertama persediaan, tahap kedua rakaman temu bual, tahap ketiga memproses rakaman. Ini. Okey, dah join, jangan live sebab kalau awak nak join balik, saya kena keluar balik slide ni. Okey. Okey, tahap pertama iaitu tahap persediaan. Okey, kaedah lisan ni dia lebih kepada temu bual. Awak jumpa orang tu, awak interview dia. Tu adalah kaedah lisan lah. Okey. Sumber dia adalah melalui percakapan orang tu. Kalau orang tu cakap tak betul lah fakta tu nanti jadi. Okey, yang pertama awak kena tentukan tokoh. Ni paling penting sekali. Okey, kalau awak nak buat penyelidikan melalui kaedah lisan, awak kena tentukan tokoh. Tokoh tu mestilah orang yang boleh dipercayai. Okey, orang yang hidup pada zaman tu. Okey. Jangan pula awak pergi interview orang yang tak pernah hidup zaman tu, lepas tu orang tu pun dah tak betul, dah mereng ataupun dah nyanyuk. Macam tu lah lebih kurang. Okey, seterusnya menentukan skop. Apa yang awak nak temu bual. Contoh awak nak temu bual zaman Jepun datang ke tanah Melayu. Jadi orang tu mesti tahulah tentang skop ni ataupun benda yang ni. Tentang zaman Jepun ni. Okey, milih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Apa yang awak nak tanya dekat dia mestilah yang berkaitan dengan sejarah. Okey, nak tanya tentang penjajahan Jepun. Bolehlah tanya. Macam mana Jepun datang? Okey, secara melalui jalan darat ke, jalan laut ke? Macam itulah contoh soalan dia. Okey, tahap kedua iaitu rakaman temu bual. Okey, bila nak pergi interview, okey dah jumpa tokoh yang awak nak interview ni, okey awak lakukan rakaman temu bual. Contoh macam awak tengok TV. Okey, rancangan temu bual lebih kurang macam tu lah. Okey. Membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji. Terutama meneliti sumber bertulis dahulu. Okey. Kalau awak nak interview tokoh ni, awak kena tahulah apa yang awak kaji tu. Jangan awak pergi interview macam tu je. Tak boleh lah. Okay, awak kena tahu apa yang awak nak, apa yang awak sedang kaji tu. Kalau boleh, awak teliti dulu sumber-sumber bertulis yang ada. Contoh buku-buku lah yang ada. Okay. Meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian. Kita nak jumpa orang-orang tokoh ni ataupun orang-orang lama ni, kita mestilah yakinkan dia. Okay. Nanti dia ingat kita ni siapa. Okay. Nak jalankan kajian, kita dari mana. Okay. Sebab dia pernah hidup zaman tu. Mungkin dia ada trauma-trauma dia, cerita-cerita yang dia tak boleh bagi tahu. Jadi kita kena yakinkan dia lah bahawa kita jalankan, kita temu bual dia adalah untuk kita record sejarah dia. Okay, dia punya pengalaman dia. Maksudnya. Okay, tahap ketiga. Okay, lepas awak dah temu bual dia, okay, yang ketiga memproses rakaman. Okay, daripada yang rakaman yang awak buat tu, okay, membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman. Okay, menilai fakta dengan sumber bertulis ataupun menyimpan rakaman dengan baik. Okay, ni bila awak dah interview dia, okay, awak tengok balik rakaman, okay, awak tengok mana pun fakta-fakta sejarah yang awak boleh ambil daripada percakapan dia. Tak semestinya semua yang dia cakap tu adalah fakta. Okay, mana yang penting je. Jadi fakta-fakta ni awak boleh ambil dan awak boleh simpan.
Okay, untuk rujukan seterusnya. Okay, ni 3 tahap dalam kaedah lisan. Okay, seterusnya. Okay, last kali. Kaedah arkeologi. Ni yang dipanggil kaedah saintifik ni. Okay, awak boleh tengok gambar dekat bawah ni. Okay, jelas kan? Kalau tak jelas, bagi tahu Okay, ni contoh aktiviti gali cari di tapak penemuan. Okay, ni. Step pertama yang dia buat, okay, merancang grid sebelum kerja ekskavasi. Setiap petak diberikan nombor rujukan. Okay, apa tu ekskavasi, apa tu grid? Okay, awak boleh baca kat sini. Okay, ekskavasi ni proses pengumpulan data dalam bidang arkeologi. Okay, untuk memperoleh maklumat. Awak tengok kalau video-video orang kaji sejarah kan, yang dia sapu-sapu, tu proses ekskavasi lah tu. Okay, dia sapu-sapu, dia gali, ekskavasi lah tu dia panggil. Okay, grid, penandaan kawasan. Okay, setiap inci kawasan ni dia perlu ditanda dengan grid. Okay, jadi mudah dia ahli-ahli arkeologi ni dia nak buat rujukan. Okay, sebab tapak-tapak peninggalan sejarah ni kita tak tahu fosil-fosil ataupun barang-barang tembikar ke apa ni duduk kat mana. Jadi kita kena perlu buat grid. Okay, yang kedua. Okay, menanda kawasan berdasarkan plan. Ni step dia lah. Yang ketiga, ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan. Segala penemuan di tapak ekskavasi ni perlu dicatatkan. Okay, sebab ni penting. Okay, seterusnya, bila dia dah jumpa sumber ni, okay, dia bawa pergi sumber ni dekat makmal arkeologi. Jadi dekat makmal arkeologi ni dia akan kajilah sumber ni. Okay, sekecil-kecil batu ke yang dia jumpa, mungkin ada fakta sejarah yang boleh diambil daripada batu tu. Jadi step pertama dia buat pemunggahan atau pengasingan. Okay, mana yang dia rasa ada sumber sejarah yang penting, dia akan ambil lah. Okay, dia bawa pergi kat makmal. Okay, dia buat pembersihan sebelum dia kaji. Okay, kemudian ahli patologi. Ahli patologi ni yang akan kaji setiap artifak. Okay. Last sekali, penganalisisan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. Dia akan kaji. Okay, dia letak bawah mikroskop ke. Okay, dia tengok bahan-bahan tu. Contoh tembikar. Okay, betul ke ni tembikar daripada zaman dulu. Okay, ataupun tembikar yang atuk awak baru buang ke. Jadi yang tembikar yang baru-baru, dia bukan benda-benda yang penting lah maksudnya. Okay. Ada kaedah arkeologi yang dibuat dekat darat. Okay, ada juga kaedah arkeologi yang bawah air. Okay, macam mana dia buat kaedah arkeologi bawah air ni? Okay, kaedah arkeologi bawah air ni ialah kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik. Okay. Kebanyakan dulu bandar-bandar ataupun tamadun-tamadun dulu, dia selalu buat dia punya kerajaan dia di tepi-tepi sungai. Jadi bila lama kelamaan, okay, dia punya tempat tu ataupun kerajaan tu dia akan tenggelam oleh air. Jadi ahli-ahli ekologi ni lah yang akan, ekologi bawah air ni lah yang akan melakukan ekskavasi dalam air. Okay, banyak kapal dagang yang melalui laluan laut di negara ini telah tenggelam. Kini segala khazanah warisan kapal karat itu perlu dikaji dan direkod. Okay. Awak boleh tengok gambar dekat sini. Okay, sama juga macam dekat darat. Cuma dia berbeza lah. Kena pakai peralatan menyelam. Okay, dia lebih orang panggil lebih kompleks ataupun lebih susah sikit lah berbanding dia lakukan di darat.
Ni peralatan menyelam yang membantu ahli ekologi bekerja di dalam air. Okey, fotografi di dalam air untuk merekod butiran ekskavasi. Sama macam darat juga. Okey, ahli ekologi menggunakan paip udara untuk menyedut endapan yang menutupi hasil penemuan. Okey, kalau darat tadi dia guna apa nak sapu debu pada artifak tu? Siapa boleh bagi tahu? Nak buang-buang, dia guna berus. Betul. Okey. Kalau dekat laut, dia guna paip udara. Jadi paip udara ni daripada kapal sana, dia bawa turun dekat dasar ni, kat tempat dia nak kaji ni, dia akan sedut habuk-habuk tu. Takkan dia nak guna berus pula dalam air. Jadi dia guna pump lah. Dia sedut debu debu-debu yang ada ataupun endapan yang ada pada artifak tu. Teknik gari cali di daratan telah diubah sesuai untuk kegiatan di dalam air. Kemajuan teknik ekskavasi di dalam air sentiasa berkembang. Maksudnya ada saja teknologi-teknologi baru yang digunakan untuk dia buat kaedah ekskavasi ni. Seterusnya bila dia dah jumpa artifak tu, dia diletakkan di atas bekas dan diangkat ke permukaan air dengan menggunakan beg seperti belon berisi udara. Contoh ni nampak ni dalam gambar ni bika. Dia jumpa bika, dia letak atas satu platform ni. Ada satu beg udara, dia masukkan oksigen, jadi beg udara ni akan naik, bawa sekali artifak tu naik ke atas. Tak perlulah penyelam ni naik turun nak hantar barang. Ni kaedah yang digunakan contohnya. Tapi banyak lagi kaedah lain dia boleh gunakan. Kapal selam dia ada. Sekarang dah maju, boleh guna kapal selam. Boleh guna crane ataupun tali je angkat. Itu sahaja untuk hari ni. Kita refresh balik. Penyelidikan dalam sejarah ada 3 kaedah. Apa 3 kaedah tu? Siapa boleh bagi tahu? Yang pertama apa dia? Kaedah bertulis. Yang kedua, kaedah lisan. Yang ketiga, last kali ni. Betul. Kaedah arkeologi. Jadi ketiga-tiga kaedah ni adalah kaedah yang digunakan oleh sejarawan ataupun penyelidik dalam menyelidik sejarah. Awak kena ingat 3 ni lah. Kalau dalam soalan dia akan tanya, nyatakan 3 kaedah yang digunakan oleh penyelidik dalam menyelidik sejarah. Awak boleh bagi tahu. Satu, bertulis. Yang kedua, kaedah lisan. Yang ketiga, kaedah arkeologi. Faham? Boleh faham setakat tu? Ada apa-apa soalan? Tak ada kalau tak ada apa-apa soalan, jadi kelas kita tamat dekat sini sajalah. Kelas seterusnya kita akan sambung minggu depan.